Terima kasih Datuk Timbalan Tuan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ahli mesyuarat Dewan yang dimuliakan ini. Terlebih dahulu Patik ingin merapat sembah dan menjunjung kasih di atas titah ke bawah Dudi Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 28 Februari 2022 yang lalu. Dan di petang ini juga saya ingin mengambil kesempatan seperti rakan-rakan lain ingin mengucapkan selamat Hari Wanita. Datuk Tuan Yang di-Pertua, kemusrutan alam sekitar dan fenomena perubahan iklim telah memberi ancaman kepada dunia dan kesejahteraan manusia. Yang di-Pertuan Agong menyeru supaya mekanisme pengurusan bencana hendaklah sentiasa ditambah baik, turut melibatkan peranan dan tanggungjawab rentas sosial meliputi kerajaan, swasta, pertubuhan masyarakat sivil dan sukarelawan terutamanya daripada kalangan belia serta rakyat jelata. Dalam erti kata lain, selepas ini sekiranya ada mesyuarat bencana, diharap adun ahli parlimen setempat walaupun pembangkang hendaklah dijemput sama sekali sebagai ahli jawatan kuasa dan diberi tanggungjawab bersama demi kepentingan rakyat dan negara. Datuk Tuan Yang di-Pertua, sudah tiba masanya kerajaan perlu memikirkan solusi ataupun cara penyelesaian baru bagi menyelesaikan isu bencana banjir kerana kerugian harta benda meningkat beratus-ratus juta dan pihak kerajaan juga telah mengeluarkan peruntukan yang besar bagi menangangi masalah isu banjir ini. Sebagaimana kita tahu, kengkangan Jadual 9 yang memberi kuasa mutlak tanah dan pembalakan adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. Alasan yang sama juga diberi mereka bergantung hasil hutan yang mana salah satu adalah pendapatan kerajaan negeri. Sekiranya masalah kebergantungan kepada hasil aktiviti-aktiviti pembalakan dan pelombongan yang tidak lestari ini boleh diselesaikan, ianya dapat mengurangkan beberapa masalah yang sedia ada. Banjir balak kepala air, membaiki kekeruhan air serta memelihara sumber kehidupan haiwan akustik yang bergantung dalam air, mengurangkan konflik haiwan dengan manusia seperti gangguan gajah dan harimau. Datuk Yang di-Pertua, selain daripada pendapatan banjir, pembinaan kolam banjir mendalamkan sungai dibuat. Penyelenggaraan sungai-sungai kecil juga perlu diambil perhatian. Pemindahan atau penempatan semula rumah-rumah yang dibuat di tanah rizab JPS hendaklah dipindah ke kawasan yang lebih selamat. JPS hendaklah melebarkan lagi tanah rizab sungai kepada satu jarak munasabah serta ditanam dengan pokok-pokok hutan. Kerjasama dengan kerajaan negeri serta kementerian yang lain amat penting bagi melaksanakan pertanian lestari. Pastikan jarak sungai dengan kawasan pertanian ini supaya tiada penceraman air berlaku. Datuk Tuan Yang di-Pertua, kenyataan sembrono yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Negeri Kelantan yang lalu boleh mengubah landscape kehidupan harimau Melaya. Menteri Tenaga dan Sumber Asli dalam jawapannya tempoh hari juga hanya separuh setuju dengan kenyataan ini. Sebelum ini ada Menteri Komuniti yang berucap atau bercakap
Jika orang hutan jumpa manusia, orang hutan akan bunuh manusia. Datuk Yang di-Pertua, kita kena kongsi di sini sedikit maklumat. Habitat harimau Melaya jantan dewasa, kawasan penguasaannya sekitar 60 hingga 100 km. Manakala harimau betina dewasa sekitar 20 km. Kalau statement ataupun kenyataan daripada Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan itu mengatakan jarak pembalakan dengan kampung orang asli hanya sekitar 5 km. Apalah sangat 5 km itu bagi harimau Melaya jika habitatnya telah diganggu. Perlu diingat, harimau Melaya dewasa ini boleh berlari di antara 50 hingga 60 km sejam tanpa berhenti. Dan biasanya pergerakan harimau Melaya ini bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain sekitar antara 10 km hingga 20 km. Biasanya habitat harimau Melaya ini juga jika terserempak dengan manusia, dia akan lari. Kecuali jika harimau itu sakit, cedera atau sudah tua, tidak mampu memburu lagi, ataupun kawasan habitat ini diganggu. Konflik harimau Melaya dengan manusia ini telah menyusahkan penduduk orang asli di kawasan Pos Bihai untuk bercocok tanam serta yang berkebantungan kepada hasil hutan. Kami banyak menerima permintaan bantuan makanan daripada mereka. Diharap pihak JAKUA lebih prihatin kepada mereka. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, konflik haiwan dengan manusia ini bukannya hanya harimau saja. Kita juga mendengar gajah liar merosakkan tanaman orang kampung, orang asli apabila kawasan habitatnya diganggu. Mungkin kita ada terbaca berita yang lepas dalam bulan Februari 2021, seekor gajah betina yang beratnya lebih kurang 2 tan didapati mati di tepi Jalan Empangan Pedu dekat Kampung Pinang. Sekarang tugas Jabatan Perkhidmatan kini semakin tercapai. Selain daripada tugas sebagai pemindah haiwan, mereka juga berdepan dengan bahaya haiwan tersebut serta rungutan daripada penduduk kerana tidak dapat mengawal haiwan-haiwan ini dan memusnahkan kebun-kebun mereka. Sebelum itu, saya minta pada Menteri Sumber Asli semak balik dengan kementerian, sebab saya merujuk ataupun saya dapatkan maklumat daripada penduduk bahawa setakat ini tiada pihak Timbalan Menteri ataupun pembantu yang melawat mangsa harimau Melaya ini. Poin nombor 12, Yang Pertuan Agong menyeru kepada rakyat memelihara kesihatan dan mengamalkan budaya hidup. Saya ingin mengambil kesempatan ini memohon kepada Kementerian Kesihatan Malaysia supaya menaik taraf pejawatan doktor pakar di Hospital Raub. Sebelum ini dan masa kini, banyak kes-kes pakar dirujuk ke Hospital Kuala Lipis dan Temerloh, yang mana jarak perjalanannya agak jauh. Banyak aduan diterima oleh keluarga pesakit, khasnya di Parlimen Raub, yang memohon supaya Hospital Raub ini dinaik taraf tersebut juga untuk dinaik taraf perubatan dialisis. Datuk Yang di-Pertua, poin yang ke-41 Yang Pertuan Agong juga ada menyebut pemulihan industri pelancongan supaya dapat memberi peluang rakyat berhibur selain membudayakan pelancongan selamat kepada semua. Justru itu, saya pohon kepada pihak JKR Pusat supaya dapat menaik taraf serta penyelarahan jalan dari Terengganu, iaitu daripada Bandar Raub ke Bukit Fraser yang kini terbiar dan tidak terurus. Bahu-bahu jalan penuh dengan ranting-ranting pokok dan buluh. Datuk Yang di-Pertua,
Titah Jabatan Agung juga menyentuh kesejahteraan masyarakat luar bandar, khasnya untuk masyarakat etnik orang asli bagi menaik taraf kehidupan mereka. Pada tahun 2007, Syarikat Pengelola Vista Plantation Sdn Bhd melalui kerjasama dengan JAKWA dan penduduk orang asli kampung Kelang ada membuat persefahaman melalui surat aku janji untuk tanam pokok sawit seluas 260 hektar, tapi yang dibuat hanya 180 hektar saja. Setiap peserta akan mendapat 5 ekar seorang. Pada tahun 2016, pihak peserta mula menerima dividen sebanyak RM100 sebulan secara tunai. 2017, peserta menerima dividen RM400 sebulan. Pada tahun 2018 sehingga 2021, peserta menerima dividen Januari sehingga Oktober sebanyak RM100 sehingga RM150 sebulan. November hingga Disember menerima sebanyak RM200 hingga RM400 sebulan termasuk duit persekolahan. Ini adalah masyarakat orang asli di Kampung Kelang. 2018 hingga 2021 dividen Januari dan Oktober 100 hingga 150. November hingga Disember dividen 200 hingga 400 ringgit. Betul. Apa yang saya nak sampaikan di sini, dah lah tak ada surat perjanjian, aku janji je. Lepas tu dapat RM100 hingga RM200. Apa yang mereka boleh buat dalam keadaan ekonomi macam ni? Saya harap pihak JAKWA atau pihak yang terbabit turun padang balik. Kawasan bukan kawasan di Sungai Kelang sahaja. Saya dipahamkan banyak juga di kawasan Carmen Highland, Parlimen Carmen Highland pun ada di Pos Betau. Di mana ada yang dijanjikan RM800 sebulan, ada yang dapat hanya RM200 dan sebagainya. Dan saya memohon pihak JAKWA sekali lagi turun, pastikan kehidupan masyarakat orang asli ini terbela. Saya rasa itu saja setakat ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya menyokong menjunjung kasih Titah Diraja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Raub. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Gopeng. 12 minit. Terima kasih Tuan Yang Ketua kerana